Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang lebih untung bila OPR naik? Kadar asas naik. Berita ini sebut bahawa BNM, Bank Negara Malaysia tahun 2023 ini bercadang naikkan lagi OPR kepada 3.5%. Siapa untung dan siapa rugi dengan kenaikan OPR ini? Ini perkara penting untuk kita kongsikan. Jawapannya ada di sini. Petikan Harian Metro 8 Disember 2022 sebut, jika diamati, langkah BNM meningkatkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas sebanyak 4 kali pada tahun ini yang mencecah 2.75% ketika ini juga memberi manfaat kepada sektor perbankan dengan margin faedah bersih dijangkakan terus meningkat. Sektor perbankan untung, yang rugi siapa? Pastinya rakyat, pengguna yang bayaran pinjaman rumah, pinjaman kereta dan lain-lain naik bagi yang pilih pinjaman dengan kadar yang berubah-ubah. Bank akan maklumkan kenaikan yang perlu ditanggung. Siapa yang naikkan OPR? Ini persoalan yang penting. OPR adalah urusan bank-bank pusat. Malaysia, kita tentunya Bank Negara Malaysia, BNM. Bank-bank pusat bertindak agresif naikkan OPR dengan alasan nak lawan inflasi yang ketika ini bersifat global dan ianya naik mendadak. Dulu saya fikir inflasi ini tak berlaku secara serentak. Kali ini seluruh dunia kena serentak. Bayangkan sistem ini menerusi bank-bank pusat yang keluarkan ataupun mencetak mata wang fiat yang nilainya tidak dipautkan kepada emas, yang sebenarnya mereka ini bank-bank pusat merupakan punca utama kepada inflasi. Di samping punca-punca lain, mereka nak lawan inflasi pula. Umpama serigala jaga ayam. Khususnya sejak 3 tahun ini, seluruh dunia saksikan limpahan mata wang fiat dalam kuantiti yang menggunung. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Hakikatnya, sebahagian besar bank-bank pusat di dunia sebenarnya jadikan bank pusat Amerika sebagai penanda aras, termasuk berkaitan dengan OPR ini. Oleh itu, mereka nak tahu apa tindakan Amerika, naik berapa persen, dan lepas itu cepat-cepat mereka adjust polisi bank negara masing-masing. Cuba kita lihat contoh pinjaman ini. Kenaikan 0.25% OPR bakal berikan keuntungan tambahan 25,560 dalam bentuk interest kepada siapa? Kepada bank. Ini satu pinjaman sahaja, satu contoh sahaja. Jika 1,000 pinjaman, ianya akan memberikan 25,560,000, iaitu lebih daripada 25 juta bank buat untung daripada interest sahaja. Nampak macam naik RM71 sahaja bagi bayaran bulanan. Maklumat ini tunjukkan tahun 2022 BNM dah 4 kali naikkan OPR. Bayangkan bank-bank dah untung besar tahun 2022. Lepas tu tahun 2023 ini nak naik lagi, untung lagi. Apa alasan naik OPR ini? Ini ayat yang standard yang keluar di media-media. Yang pertamanya nak lawan inflasi. Dan keduanya pilihan yang munasabah. Naikkan OPR ini pilihan yang munasabah. Tapi apa yang berlaku adalah bank-bank dapat untung. Peminjam rakyat yang tanggung kerugian. Bayaran pinjaman naik. Harga barangan naik. Nampaknya sistem perbankan jauh lebih diutamakan oleh kerajaan-kerajaan seluruh dunia berbanding nak jaga rakyat yang mereka janji semasa berkempen. Sebabnya yang diberikan adalah jika sistem bank runtuh, semua institusi negara juga turut runtuh. Nampak logik juga alasan ini. Sebabnya adalah bank-bank merupakan tunjang kepada sistem kapitalis. Sistem kapitalis ini yang sifatnya membolot kekayaan daripada keringat orang ramai. Dalam konteks kerajaan yang memerintah, kerajaan dapat pungut cukai apabila bank untung. Kerajaan sendiri senang nak buat pinjaman bank dan sebagainya. Sebab itu kerajaan sangat akrab dengan bank-bank. Justru kesannya sangat jelas disebut oleh berita ini. Jika OPR naik lagi 30,000 muflis tahun ini, utusan 5 Januari 2023. Maksudnya tahun 2023, 1 tahun saja lebih ramai bakal muflis setelah 20,000 muflis dalam tempoh 3 tahun wabak. Manakala bank-bank berterusan untung berbilion. Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi